dakwah, hendaklah dia memenuhi jemputan bila dipanggil. Dia ajak ke rumah dia kenduri, silakan. Lantaklah dia belah mana pun, dia panggil kenduri, selagi mana kenduri itu halal, tidak dijamu benda haram, silakan pergi. Yang kelima, bila dia bagi bersin, dia bersin, hendaklah dijawab bersin ya, alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah. Dia Islam. Hashim dia bersin, kita pun lari, H1N1, lari jauh-jauh kita. Ini penyakit kita ni tuan-tuan. Sebab itulah kita hari ni jadi berpecah. Cuba tuan-tuan tengok ucapan Rasulullah tadi, ucapan mengajak anak-anak buah Nabi, ucapan nak mengajak anak-anak yang duduk di Madinah, orang yang duduk di Madinah ialah orang yang jadi baik. Itulah dia penceramah yang baik, penceramah yang tiru Nabi. Penceramah yang tiru Nabi, yang meninggalkan tempat yang dia ceramah itu dalam keadaan semua anak karyanya bersatu. Itulah dia penceramah yang baik. Saya ni orang Ipoh. Sekejap lagi saya nak balik, pukul 9 saya nak balik. Tuan-tuan jangan duk ajak saya makan, saya nak balik. Saya makan dah tadi, rumah Ustaz Zuhair tadi, sekolah Ustaz Zuhair. Tak larat nak makan dah tuan-tuan. Letih makan kita. Semalam hari Jumaat, pagi-pagi saya ceramah di Jabatan Perancang Bandar Negeri Perak. Depa jamu makan. Pukul 11 pagi ceramah di Jabatan Pengairan Saliran sampai pukul 12.40, 11.45. Lari pula ke Masjid Simpang Pulai, Serdang Permai, baca khutbah dan tazkirah. Tok Ketua Kampung pula jamu makan pula sampai pukul 2.45. Makanlah. Pergi ke Kedah pula, malam semalam saya ceramah di Masjid Jalan Sultanah di Al-Usta. Daripada Simpang Pulai lari pula ke Al-Usta pula. Sampai di Pendang dia menjamu makan laksa dan nasi pula, makan lagi. Ceramah selepas maghrib, kuliah maghrib di Masjid Muhibah, Taman Muhibah, Jalan Sultanah. Habis ceramah 9.30. Dah jawatan kuasa dia ajak makan nasi daging pula. Makan lagi. Kenyang dan mati dengan makan ya tuan-tuan. Punya banyaknya makan. Tak makan dia mau siap. Nak ambil hati juga. Makanlah ustaz, makan. Ini rempah ni ustaz daripada Pulau Pinang ni ambil ni ustaz. Nak jaga hati ambil makan tuan-tuan. Tolak jugalah makan. Rezeki Allah. Sampai rumah pagi tadi pukul 2 pagi. 2 pagi saya bertolak sampai ke rumah. Pukul 10.30 saya dah bertolak datang ke Kuala Lumpur. Punya sibuk tuan-tuan. Tak sempat tengok isteri. Anak pun tak sempat. Anak saya demam campak ni tuan-tuan. Tak tengok lagi pun. Balik nanti pun nak tengok. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa. Isteri nombor 3 tak tengok lagi setakat ni tuan-tuan. Isteri nombor 4 entahlah duduk tang mana pun saya tak tahu. Tak ke mana pergi dia tu. Punya sibuknya akak. Oh, tak tahulah. Ustaz tak tengok isteri nombor 4. Nak tengok macam mana? Tak ada. Nak tengok macam mana? Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Ada yang tak faham. Dia percaya tu. Ya Allah, 4 orang je. Kata dia. Ada tu tak ada. Nak tengok macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang berkasih sayang, tentang ini, saya duduk berjalan merata-rata dalam Malaysia ni. Saya tengok orang kita itulah. Saya berceramah. Bila balik ke Ipoh, saya tidur dalam kereta. Kata pukul 9 suku saya naik kereta saya. Naik Lebuh Raya tu saya tidur. Masa tu driver saya lah bawa pula. Jaga-jaga saya sampai dekat tol. Sebab saya pun jaga. Pasal dia minta duit tu. Kalaulah saya ceramah pada tuan-tuan, saya ceramah pompang, suruh yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni salah, yang ni haram, yang ni. Akhirnya tuan-tuan jadi apa? Saya balik rumah saya tidur. Tetapi yang sampai ke surau, yang duduk di taman ini tuan-tuan, yang jumpa dekat traffic light tuan-tuan, yang datang semayang jemaah muka yang sama jumpa. Saya di rumah, saya balik rumah saya tidur. Besok saya pergi pejabat saya baca paper. Besok orang panggil ceramah, saya pergi pula di Pulau Pinang. Besok saya nak pergi Pahang pula. Lusa saya nak pergi ke Johor pula, di Parui Negeri Sembilan pula. Tapi kesan yang saya tinggalkan pada tempat itu apa?
Sebab itu saya katakan tadi, penceramah yang baik ialah penceramah yang meninggalkan tempat yang dia ceramah, tempat itu berada dalam keadaan aman, harmonis. Itulah penceramah yang baik. Memang kita di sini takkan boleh ngam, takkan boleh bersatu. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza. Tetapi kenapa kita mencari yang tak sama? Kenapa kita tidak mencari yang sama? Hasan Al-Banna pernah ditanya, tuan-tuan. Anak-anak murid dia, mula-mula Hasan Al-Banna ni, kalau tuan-tuan buka riwayat cerita dia, dia mula-mula dia mengajar di satu pondok Tuan Haji Mustafa. Hasan Al-Banna ni, Haji Mustafa tempat tu. Mula-mula tak ramai, 20-30 orang mengaji. Duduk dalam pondok, orang yang pondok je datang. Macam saya ni pengetua sekolah pondok. Golongan pondok sajalah yang datang mengaji. Pelajar tahfiz 100 orang, pelajar pondok dalam 200 orang. Kami sajalah mengaji. Hasan Al-Banna kata, kita kena keluar daripada sini. Akhirnya Hasan Al-Banna berceramah di warung-warung kopi. Orang lepak minum kopi, dia buat kuliah. Akhirnya ramai orang pakat datang, bawa kopi tiam, semua pakat duk dengar ceramah Hasan Al-Banna. Lama-lama beribu orang mari. Bila dah ramai-ramai datang, inilah bibit-bibit perpecahan sampai. Sebab ada orang yang mengajar, yang ini tak boleh, yang ini haram, yang ini tak bercanggah, yang ini bercanggah, yang ini tidak sunnah, yang ini. Akhirnya mereka nak tanya pendapat Hasan Al-Banna. Sebab apa? Sebab yang kawan ni mengaji belah sana, bila dengar Hasan Al-Banna mengajar bagus, dia pun datang. Orang ni mengaji belah sana, bila dengar Hasan Al-Banna bagus, dia pun datang. Akhirnya ramai datang. Ramai datang itu membawa masing-masing punya pahaman. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Pap, dia datang sini, berkumpul di tempat Hasan Al-Banna. Dan satu orang bertanya pada dia, tuan, nak tanya satu soalan. Apa pendapat tuan membaca selawat sebelum azan? Kan kita ada setengah orang bila azan dia sebut selawat, Allahumma salli wa sallim ala nurin. Apa hukum tu? Hasan Al-Banna tak jawab. Hasan Al-Banna kata apa? Kalau aku tahu banyak benda lagi yang kamu nak tanya. Kamu nak tanya apa hukum baca surah Kahfi malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat, betul tidak? Kata Hasan Al-Banna. Betul ke tidak? Apa hukum nak sebut Sayyidina dalam selawat? Nak sebut Sayyidina ke tidak? Betul? Betul ke tidak? Boleh baca Quran atau tidak untuk orang mati? Betul? Boleh ke tidak baca doa di kubur? Boleh ke tidak? Kamu nak tanya betul tidak? Betul. Aku takkan jawab soalan kamu, sebab aku tidak ada ilmu nak bercakap soal itu. Jawab Hasan Al-Banna, aku tidak ada ilmu nak cakap pada kamu. Aku tak sampai tahap itu, aku minta maaf. Tapi apa yang aku tahu, aku ngajar yang aku tahu. Sekarang kamu tinggallah benda yang kamu tak faham tu, kamu tinggal, kamu belajarlah dengan aku benda yang aku faham, benda yang aku ajar pada kamu, supaya kita boleh beribadat sama-sama. Kalau kamu mengaji nak mencari titik yang tak sama, sampai bila-bila tak sama. Kalau kamu nak selamat, nak supaya tidak berpecah, duduk di sini mengaji, mengajilah benda yang boleh kita muafakat, benda yang boleh kita sama-sama buat, akhirnya kita akan jadi kuat. Tapi kalau kamu datang mengajar, kamu datang mengaji semata-mata nak tunjuk kamu terror, orang lain semua tak betul, kamu takkan sampai tahap itu. Akhirnya kamu buka perpecahan kepada kamu. Itu jawapan Hasan Al-Banna. Tuan-tuan sila rujuk dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat, bahagian Hasan Al-Banna, tulisan Yusuf Qardawi. Buka kitab Fiqh Al-Awlawiyat, bahagian Hasan Al-Banna, sejarah hidup dia bila membicarakan tentang khilafiyah dan furu'iyah. Benda yang khilaf, benda yang furu', itu jawapan ulama-ulama dulu. Dia tidak akan membesarkan masalah khilaf, sebab masing-masing mempunyai dalil masing-masing. Dengan sebab kamu nak mempertahankan dalil kamu, hujah kamu, akhirnya wujudlah perpecahan. Sebab tu saya katakan tadi, penceramah yang baik ialah penceramah yang meninggalkan surau tempat dia berceramah, yang meninggalkan masjid yang tempat dia berceramah, dalam keadaan jemaah bersatu hati. Itulah penceramah baik. Dia tidak akan menimbulkan kekeliruan, kepayahan. Sifat yang perlu ada. Yang kedua, Nabi SAW sebut dalam ucapan sulung baginda,
wa at'imut ta'am.